Lautan dunia merangkumi 71% permukaan bumi dengan luas 361 juta kilometer persegi dan mengandungi sekitar 321 juta kilometer padu air. Lautan menjadikan kelangsungan hidup manusia lengkap dan menjadikan bumi kelihatan kebiruan jika dilihat dari ruang angkasa. Bumi juga adalah satu-satunya planet yang diketahui dalam sistem suria yang mempunyai sumber air. Arus lautan menentukan cuaca dunia seperti hujan dan kemarau, menghidupkan kaleidoskop kehidupan serta menampung 97% air di bumi. Dari makanan hingga pekerjaan, lautan juga menjadi sumber kehidupan bagi berbilion manusia. Menjelang 2030, industri berasaskan laut seperti perikanan dan pelancongan dijangka akan menyediakan 40 juta peluang pekerjaan di seluruh dunia. Manusia amat bergantung kepada sumber perairan ini untuk keselesaan dan kelangsungan hidup, namun pemanasan global dan aktiviti perikanan yang tidak terkawal mengancam habitat terbesar di bumi ini. Selamat datang ke The Fox Road Channel dan teruskan menonton untuk mengetahui 5 fakta tentang lautan. Walaupun lautan tiada penghujung dan sepadan, pakar oceanografi telah membahagikannya kepada 4 bahagian utama, iaitu Lautan Pasifik, diikuti Atlantik, Hindi dan Lautan Arktik. Lautan Atlantik, Hindi dan Pasifik bertembung di perairan berais sekitar Antartika. Selain itu, sebilangan ahli oceanografi terutama dari Amerika Syarikat mendefinisikan lautan kelima, iaitu Lautan Selatan atau Antartika. Ia diiktiraf sebagai lautan kelima oleh Board on Geographic Names Amerika Syarikat sebagai perairan yang terbentang dari pantai Antartika hingga ke garis lintang pada 60 darjah di selatan. Sempadan geografi lautan baru ini diusulkan kepada International Hydrographic Organization (IHO) pada tahun 2000. Namun, kebanyakan negara anggota tidak bersetuju dengan usul ini, jadi secara rasmi Lautan Selatan belum disahkan oleh badan dunia itu. Lautan Pasifik adalah yang terbesar di dunia dan dinamakan oleh penjelajah Portugis Ferdinand Magellan, iaitu Pasifik, bermaksud damai dalam bahasa Perancis. Mariana Trench di Pasifik Barat dianggap sebagai bahagian paling dalam di lautan dunia dan titik terendahnya adalah Challenger Deep dengan kedalaman sehingga 11,034 meter di bawah permukaan. Sebagai perbandingan, keseluruhan Gunung Everest dengan ketinggian 8,848 meter dapat ditenggelamkan jika diletak di Mariana Trench. Penjelajahan ahli oceanografi pada tahun 1960 mencapai sehingga 10,900 meter dari permukaan dan pada tahun 2012, pengarah terkenal James Cameron menjelajahi kedalaman yang sama dalam misi solonya menggunakan Deep Sea Challenger, sebuah kapal selam kecil. Cameron mencapai bahagian paling dalam Mariana Trench, Challenger Deep dengan rekod 10,898 meter. Pada tahun 2019, penjelajah laut dalam dari Amerika Syarikat Victor Vescovo melakar sejarah dengan menjadi orang pertama yang sampai ke titik terdalam lautan sejauh 10,927 meter di Challenger Deep. Lautan adalah rumah bagi berjuta-juta tumbuhan dan haiwan, dari sekecil-kecil organisma hingga ke paus biru, haiwan terbesar di dunia. Haiwan seperti ikan, sotong, belut, ikan lumba-lumba dan paus berenang di perairan terbuka, sementara ketam, oktopus, tapak Sulaiman, tiram dan siput pula menghabiskan masa di dasar lautan. Lautan juga menjadi rumah beberapa spesies haiwan tertua di dunia seperti obor-obor dan melangkas. Walaupun terdapat penemuan biasa mengenai kehidupan lautan, namun masih banyak yang belum diketahui. Lebih dari 80% lautan tidak dipetakan dan belum diterokai dan menimbulkan persoalan berapa banyak spesies yang masih belum ditemui. Tetapi saintis percaya sekurang-kurangnya lebih puluhan ribu spesies hidupan laut yang belum ditemui, termasuklah mikrobs yang juga membentuk sebahagian besar hidupan laut. Ikan jerung menyerang kira-kira 70 orang setiap tahun di seluruh dunia dengan kadar kematian sekitar 5 hingga 10 orang menurut data yang dikumpulkan dalam International Shark Attack File (ISAF). Walaupun serangan jerung banyak mendapat perhatian global, ianya jauh lebih kecil berbanding jumlah kecederaan manusia kerana serangan gajah, lebah dan buaya. Bahkan manusia telah membunuh 20 hingga 100 juta jerung setiap tahun melalui aktiviti penangkapan. Daripada 500 spesies ikan jerung, kira-kira 80% membesar kurang dari saiz 1.6 meter dan tidak mampu untuk menyerang dan jarang bertembung dengan manusia. Dari jumlah ini, hanya 32 spesies yang telah didokumentasikan pernah menyerang manusia dan 36 spesies yang lain dianggap berpotensi mendatangkan bahaya. Antara spesies-spesies ini adalah jerung putih, jerung harimau dan jerung bul.
Ketiga-tiga spesies direkodkan kerap kali menyerang dan menggigit peluncur, penyelam bebas dan scuba. 80% serangan ini berlaku di kawasan tropika dan subtropika, iaitu perairan sekitar Afrika Selatan, Australia dan Amerika Syarikat. Point Nemo dikenali sebagai satu tempat yang tidak dapat diakses atau titik di lautan yang terletak paling jauh dari mana-mana daratan. Terletak di Lautan Pasifik sebelah selatan, titik ini berada lebih dari 1,000 batu dari daratan mana-mana arah. Daratan yang terdekat adalah Kepulauan Pitcairn di utara, Kepulauan Easter di timur laut dan salah satu pulau di pantai Antartika di sebelah selatan. Secara jelas, tiada penghuni manusia di mana-mana titik berhampiran dengan Point Nemo. Lokasinya sangat terpencil sehingga manusia yang terdekat dengan Point Nemo adalah bukan yang berada di bumi, namun di ruang angkasa. Angkasawan di International Space Station akan berada pada sekitar 258 batu dari Point Nemo pada waktu tertentu. Kawasan Point Nemo juga terkenal dengan jolokan perkuburan bagi satelit, tangki bahan bakar serta serpihan stesen angkasa lepas. Oleh kerana kedudukan geografinya yang terlampau jauh dari penempatan manusia, ia menjadi pilihan bagi menjatuhkan objek dari ruang angkasa. Kira-kira 250 hingga 300 satelit dan kapal angkasa sama ada terbakar ketika di ruang atmosfera bumi telah ditenggelamkan di Point Nemo. Yang terbaru adalah makmal angkasa Rusia Mir seberat 120 tan. Itu sahaja untuk video kali ini dan terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan share.